Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 5 Al-Mawardi Kafa SK Setapak. InsyaAllah pada hari ini, hari Isnin, subjek akidah. Okey, kita akan sambung mata pelajaran sebelum ni, iaitu berkenaan sifat wajib bagi Rasulullah, muka surat 36. Okey, untuk pelajaran yang keempat. Okey, sebelum ini Ustaz sudah terangkan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, iaitu As-Siddiq, iaitu benar. Ya. Okey. Faham ya? Okey, jadi hari ini kita akan sambung sifat wajib bagi Rasul yang kedua, iaitu Al-Amanah. Okey, jujur. Dengan perkataan Al-Amanah pun kita dah tahu sama dengan bahasa Melayu. Malah ada kelas yang kelas amanah, tahun 1 amanah, tahun 2 amanah kan. Okey, jadi kita sendiri dah tahu tajuk ini sebenarnya. Okey, sifat ini. Okey, jadi Ustaz bagi penerangan, kita lihat poin yang pertama. Okey, tengok betul-betul. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 poin penting. Okey, kita tengok satu-satu. InsyaAllah kita tengok yang pertama, buku surat 39 ya, buku teks akidah tahun 5. Okey, yang pertama, para rasul wajib bersifat al-amanah, iaitu jujur dalam semua tindakan. Jadi para rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum ini kita sudah bincangkan bagaimana Allah melantik rasul. Jadi seseorang rasul itu mesti bersifat jujur dalam semua tindakan. Okey, tengok. Okey, jujur dalam semua tindakan. Apa sahaja yang dibuat, apa sahaja yang dilakukan oleh rasul tersebut, mesti dalam keadaan yang jujur. Kalau dia berjalan, dia buat sesuatu perkara, mesti dalam keadaan yang jujur, tidak menipu, tidak bohong, tidak berdusta, tidak main-mainkan orang. Okey, apa saja tindakan dalam hidupnya. Okey, kalau sekali seorang itu melakukan sesuatu yang tidak jujur, tindakan yang tidak jujur, confirm automatik dia bukan lagi, dia orang yang tak layak, untuk menjadi rasul. Okey, sebab apa? Sekali tipu, sekali bohong, sekali tak jujur, dah tak boleh diterima. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat-sangat jujur. Okey, daripada dia kecil sampai dia dewasa hingga ketua dan wafat, memang terkenal dengan sifat jujur, sifat amanah. Okey, bukan sahaja di kalangan orang-orang Islam, tapi juga di kalangan orang-orang kafir. Orang-orang yang lawan Nabi Muhammad pun tahu yang Nabi Muhammad ini seorang yang jujur, tapi sebab kedegilan orang, sebab nafsu mereka tetap tak mahu terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham ya? Sehingga orang-orang kafir Mekah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Al-Amin, maknanya seorang yang sangat jujur. Okey. Jadi kalau apa saja Nabi cakap, orang akan confirm, okey, kami percaya. Tapi apabila Nabi berkata jangan mensyirikkan Allah, jangan sembah Tuhan selain daripada Allah, mereka tak boleh terima. Itu sebab ego dan nafsu mereka itu. Okey, orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah. Tapi memang Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai orang yang sangat jujur, tak pernah cakap bohong, tak pernah cakap tipu. Okey, dalam semua tindakan dalam kehidupannya. Okey, faham ya? Yang poin yang pertama, amanah ni mesti jujur, gariskan dalam semua tindakan. Okey. Yang kedua, poin yang kedua, kita tengok, kita baca dulu. Rasulullah terpelihara daripada melakukan kesalahan dan dosa, baik zahir atau batin. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga Rasul daripada melakukan kesalahan dan dosa. Allah sendiri yang akan jaga. Tuhan kita. Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu,
keadaan tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Jadi Allah pelihara Rasul itu daripada melakukan kesalahan dan dosa. Jadi jika Rasul memang mustahil, Rasul tak dapat buat. Okey, tak dapat buat sebab apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir, luaran dan dalaman. Memang dari luarannya, dari orang lihatnya ataupun dalam fikirannya, dalam hati, Rasul pun tak ada sifat untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan. Itulah begitu baiknya, begitu sucinya sifat Rasul. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah. Jadi yang kedua fahamnya, yang pertama dia mesti berlaku jujur dalam semua keadaan, dalam tindakan. Yang kedua, Allah sendiri yang menjaga Rasul daripada melakukan kesalahan dan dosa. Okey. Dalam hati pun tak ada. Kat luaran lagi lah. Okey, yang ketiga, kita tengok poin yang ketiga. Rasul tidak akan melakukan penyelewengan. Seleweng, daripada perkataan seleweng, penyelewengan. Okey, terhadap penyelewengan ini maksudnya salah guna terhadap apa yang dianugerahkan dan diberikan kepadanya, iaitu kerasulan, wahyu atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan segala sifat baik dan bijaksana. Okey, jadi seorang rasul itu tidak akan mengambil kesempatan, menyalahgunakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, jika Rasul tu ramai pengikut, dia suruh pengikut dia buat benda yang tak baik atau sesuatu yang contoh, kau pergi kutip duit untuk aku, itu tak ada, Nabi tak akan buat. Nabi tak akan buat sesuatu untuk kepentingan dirinya. Wahyu, kalau contohnya dia mengaku dia Rasul, lepas tu dia kata wahyu Allah kata sekian, kamu kena bagi aku duit ni. Contoh, tidak, Nabi tak, Rasul tak akan buat begitu. Apa yang dicakap, apa yang wahyu yang diberi, yang disampaikan, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada benda-benda yang apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benda yang betul, yang betul daripada Allah, bukan yang diseleweng, bukan dia diubah suai mengikut hawa nafsunya. Jadi yang ketiga jelas, Nabi tak akan seleweng, tak akan ubah, tak akan ubah ikut apa yang dia nak, apa yang dikehendaki. Tak ada. Rasul akan sampaikan sebiji apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, wahyu itu, ajaran itu semua adalah sebiji daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahamnya yang ketiga, pertama, Rasul bersifat jujur dalam semua keadaan dan semua tindakannya. Kedua, Allah jaga dari melakukan kesalahan dan dosa. Yang ketiga, Rasul tak akan menyeleweng, merosakkan menyeleweng wahyu yang datang, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebiji sama, yang diberikan oleh Allah. Jadi amanah. Orang yang menyeleweng, contoh, aku amanahkan kau minta duit yuran dalam kelas RM5. Dia pergi ke kelas, dia minta RM10. Cikgu kata minta RM10. Tapi RM5 kau ambil masuk poket. Tak ada. Itu orang menyeleweng. Orang menyeleweng apa yang diamanahkan oleh cikgunya. Contoh, dia minta duit kelas. Kalau cikgu kata RM5, dia pergi ke kelas, dia minta RM5 juga. Tak lebih, tak kurang. Sebiji. Itulah seperti sifat Rasulullah SAW bersifat amanah. Allah kata jangan sembah Tuhan selain aku. Dan katakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, tak ada Tuhan selain padanya. Nabi akan beritahu terus kepada manusia, tiada Tuhan selain Allah. Patung semua ini, berhala ini bukan Tuhan, hanya makhluk batu sahaja. Jadi dia sampaikan apa yang Allah kehendaki. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tengok poin yang keempat. Rasul
tidak pernah menyalahgunakan semua kelebihan yang diberi, malah menggunakannya dan melakukannya mengikut apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang saya cakap tadi, Rasul tidak pernah menyalahgunakan, okey, semua kelebihan diberi, malah mengikut apa yang Allah nak. Kadang Nabi seorang yang pandai bercakap, okey, kata-kata Rasulullah kalau dengar kita akan rasa nak ikut, okey. Jadi kelebihan bercakap itu, mengajar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahgunakannya untuk mengajak orang melakukan kepada maksiat, kepada dosa. Tak ada. Dia gunakan kelebihannya untuk agama. Okey? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bijaksana, contohnya dalam pentadbiran, okey, dalam pengurusan, dalam apa lagi? Jadi seorang yang hakim yang adil, okey. Jadi orang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat adil. Jadi Nabi tak menggunakan kepercayaan orang itu, iaitu untuk kepentingan dirinya. Contoh, kata okay, ini keluarga aku, jadi aku bagi dia selamat lah, aku hukum orang lain. Tak ada. Nabi seorang yang hakim, yang sangat-sangat adil. Malah Nabi Muhammad kata, aku akan hukum orang yang mencuri itu walaupun ianya anak aku sendiri. Nampak tak? Walaupun anak dia sendiri yang mencuri, Nabi akan menghukum anaknya. Okey, tak? Jadi Nabi seorang yang sangat adil dan tidak akan menyalahgunakan kelebihan. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai ketua, okey, ketua negara. Dia tak menggunakan statusnya sebagai ketua negara untuk tipu duit orang, okey, untuk ambil harta negara untuk kegunaan kepentingan diri. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang kalau kita lihat, tak tengok dia pun tak tahu yang dia baginda adalah seorang ketua, pemimpin yang sangat negara yang sangat besar, yang sangat kuat. Okey, dengan keadaan rumahnya, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlapar. Okey, jadi Nabi tak akan salah gunakannya. Okey, dan yang terakhir, yang kelima, perintah Allah Subhanahu Wa Taala ialah supaya menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengurangkan atau menambahnya sedikit pun. Jadi ini amanahnya. Kita tengok betapa amanahnya seorang Rasul itu. Apa yang Allah berikan wahyu kepada mereka, kepada Rasul ini, ia tak akan tambah dan ia tak akan kurang. Faham? Solat 5 waktu, dia terkata, Allah lecehnya, tekan 5 waktu, kurang sikit lah, 3 je lah. Tak ada. Ataupun 5 tak cukup ni, saya bagi 10. Tak ada. 5 juga Rasul akan sampaikan. Okey, 5 waktu solat. Tak ada lebih dan tak akan kurang. Puasa daripada pagi hingga, daripada lepas subuh, daripada subuh sampai masuk maghrib. Takkan Allah lapar lah, kita kurangkan sikit lah. Asar, contoh asar boleh buka puasa. Tak ada. Allah kata subuh sampai maghrib, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan juga puasa daripada subuh hingga ke maghrib. Jadi tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi orang yang amanah, contoh untuk dalam kehidupan kita. Okey, kawan kata, pergi tolong belikan aku air kotak. Nah, bagi RM2. Dia bagi kotak. Okey, nak beli air kotak berapa cik? RM1 je. Okey, ambil RM1, tapi RM1 lagi saya masuk poket. Sampai-sampai dia bagi, dapat 1 je. Ya, dah naik harga dah. Dia tak amanah duit tu. Dia curi RM1 lagi dia beli air kotak. Padahal kawan ni suruh beli RM2. Okey, patut dia tipu. Itu orang yang tidak amanah. Okey, faham dia? Maksud amanah jujur ini. Okey, yang pertama kita secara ringkas. Yang pertama, para rasul mesti bersifat amanah dalam semua tindakan dalam kehidupan dia. Apa yang dibuat ni semua mesti dalam keadaan bersifat amanah, bersifat jujur. Okey, yang kedua,
Allah akan pelihara Rasul daripada melakukan kesalahan dan dosa. Allah akan jaga. Allah akan jaga Rasul-Rasul yang dilantik olehnya. Okey. Yang ketiga, Rasul tak akan melakukan penyelewengan. Apa yang diwahyukan kepada Rasul, itulah yang akan disampaikan. Okey. Yang keempat, okey, pun begitu, Rasul tidak akan menyalahgunakan kelebihan yang Allah kurniakan kepadanya. Sifat Rasul itu kita lihat mempunyai banyak kelebihan, tapi mereka tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan diri, tapi mereka gunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk agama, untuk berdakwah, untuk jaga, untuk sampaikan agama Islam itu. Okey, faham ya? Yang tadi yang keempat, yang kelima, Allah apa yang diberikan oleh Allah tidak akan Rasul tidak akan bagi, tak akan lebih atau kurang, sama begitu. Okey, kalau dua lah, tak ada tiga, tak ada satu. Kalau lima lah, tak ada 6 atau 4. Okey, sama apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi faham ya? Yang poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima berkenaan dengan sifat al-amanah, jujur, iaitu sifat wajib bagi Rasul. Okey, kita tengok dalil naqlinya, apa yang kita boleh dapat daripada dalil bukti yang daripada Al-Quran. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni lakum rasulun amin. Surah Syuara ayat 107. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Allah suruh begitu. Nabi cakap apa? Nabi Muhammad SAW cakap apa? Sebenarnya aku ini adalah Rasul yang amanah, Rasul yang jujur, yang diutuskan kepada kamu. Al-Quran ni, ini daripada Al-Quran. Okay, kata-kata Allah, mustahil. Ini menunjukkan adalah bahawa Allah Subhanahu Taala membenarkan bahawa Rasul yang dipilihnya mesti wajib, mesti bersifat apa? Bersifat amanah. Amin. Rasulun amin. Perkataan amin tu. Okey. Kita tengok dalil akli pula dari secara logiknya. Okey. Okey, ada 4 kat situ, kita lihat, kita baca dulu. Rasul tidak mungkin melakukan penyelewengan dan pengkhianatan. Khianat. Kerana apa? Kerana apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti apa yang diterima daripada Allah, seperti apa? Wahyu tidak pernah ada di dalam pengetahuannya sebelum ini. Faham tak? Kita tengok yang kedua dulu. Okay, nanti saya terangkan. Kandungan wahyu hanya diketahui dan difahami setelah diterima secara beransur-ansur sehingga sempurna sesebuah syariat. Okey, nanti. Okey, nanti saya akan terangkan. Ada juga wahyu yang diturunkan itu mansuhkan wahyu yang sebelumnya. Okey. Jadi jika Rasul itu melakukan penyelewengan, tentu beliau akan terperangkap dan tidak dapat menjawab serta mempertahankan apa yang disampaikannya. Okey, secara logik kita tengok perkara ini kita boleh fikir sendiri. Okey, Rasul tidak mungkin tahu apa yang wahyu yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Mereka tak tahu mana datang, bila datang, pasal apa, tentang apa, tak tahu. Okay? Malah mereka pun tak tahu yang mereka akan dilantik menjadi Rasul. Tiba-tiba malaikat, contoh kisah Nabi Muhammad Rasulullah, malaikat Jibril peluk dia di Gua Hira. Terkejut dia. Okey, terkejut, menggigil balik rumah, jumpa isterinya Siti Khadijah, menggigil, selimutkan aku, menggigil. Kalau dia dah tahu, nanti Jibril datang, relax. Tak ada. Dia tak tahu, terkejut dia. Okey? Jadi dia tak tahu wahyu apa yang datang. Okey? Okey, tapi dia hanya, yang kedua ni, kandungan wahyu hanya diketahui dan difahami. Okey? Akan tahu bila
diterima secara beransur-ansur. Al-Quran bukan datang sebiji kepada Nabi, satu kitab besar tu Nabi pilih, okay, hari ni ayat ni kita baca kat orang, dekat orang Islam. Hari ni ayat ni, surah ni pula. Tak ada. Nabi tak tahu. Masa tu Quran pun tak ada lagi sebiji. Okay, beransur sikit sampai dah penuh. Okay, dah sempurna. Allah bagi tahu. Kemudian baru dia tahu, Nabi SAW tahu dan minta sahabat bukukan, jadikan satu Al-Quran. Okay. Jadi sebelum tu Nabi tak tahu bila ayat last. Okay, hari ni datang tak? Pernah kisah di mana ada satu kaum datang jumpa Nabi, tanya soalan. Nabi kata, okay, esok akan bagi jawapan. Ditunggu, tak ada wahyu. Tunggu wahyu tak datang. Tunggu Nabi risau, wahyu tak datang. Sebab apa? Akhirnya datang jugalah. Tapi sebab apa? Sebab Nabi tak ada kuasa untuk minta Allah sampaikan wahyu kepadanya. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak sampaikan. Okey, ikut kehendak Allah, bukan kehendak Rasul. Hari ni petang ni free, boleh tak datang wahyu? Tak ada. Tak boleh. Nabi pun tiba-tiba datang. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Sampai kau. Kadang dia tunggu tak sampai. Malah ketika isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu Aisyah, difitnah, Nabi pun tak nak jawab, senyap dulu. Nabi senyap, tak boleh confirm. Okey, difitnah. Baru Allah datang ayat untuk bersihkan nama baik Aisyah. Nabi pun tak tahu, Nabi senyap. Kalau Aisyah difitnah, Nabi kalau dia salah gunakan wahyu, dia boleh terus cakap Allah kata begini ni, Aisyah tak salah. Tak ada, Nabi senyap je, tunggu wahyu daripada Allah. Allah yang datang, Allah yang sampaikan wahyu dan bersihkan nama isterinya Aisyah. Okey, faham tak? Okey, maknanya Nabi Rasul tak ada kuasa. Okey, kalau dia ada kuasa, dan ada juga wahyu yang memansuhkan wahyu yang sebelumnya. Contoh arak. Okey, arak sebelum ni boleh diminum. Okey, boleh minum. Lepas tu kata tak boleh minum, boleh minum, tapi tak boleh minum arak masa nak solat. Okey, lepas tu datang lagi wahyu, terus haramkan arak. Berperingkat. Nampak tak? Okey. Jadi kalau Nabi Rasul pandai-pandai ikut suka hati dia tentang hukum, sorry. Nanti bila ada hukum baru, terkejut dia, macam mana ni? Okey. Jadi Nabi serah 100% kepada Allah untuk tentukan wahyu, hukum, cerita dan sebagainya. Okey. Ajaran Islam itu bukan daripada ajaran Islam itu bukan daripada Nabi Muhammad, tapi puncanya ada dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW hanya sampaikan saja apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya melalui malaikat Jibril. Nabi sampaikan terus kepada manusia, kepada orang Islam. Faham dia? Okey, cara logiknya kalau dia tipu, tiba dalil yang lain datang, lain pula, alamak kantoi. Tak ada, tak akan berlaku. Okey, sebab itu kata sifat amanah ini wajib ada pada Rasulullah. Okey, faham ya logik, secara logiknya. Okey, jadi kesimpulannya, sifat amanah kita baca surat 42. Kesimpulannya, sifat amanah yang dimiliki para rasul patut menjadi ikutan umat Islam. Okey, sifat amanah penting dalam kehidupan, tidak kira dalam ibadah khusus. Ibadah khusus ni macam solat, zakat, puasa, atau ibadah umum, ketika bekerja, belajar atau apabila bergaul dengan masyarakat. Orang yang amanah disenangi kawan dan masyarakat. Apa maksud kesimpulan ni? Sifat wajib bagi Rasul ini iaitu amanah bukan hanya pada Rasul sahaja, tapi mesti wajib juga pada diri kita sebagai manusia, sebagai umat Islam. Okey, kita kena contohi sifat Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW adalah qudwatul hasanah, contoh yang terbaik. Okey, kalau ada ramai orang yang hebat, baik-baik, ya boleh kita ikut, tapi
lagi yang terbaik, tak ada lagi yang sebaiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham ya? Okey, dan kita ambil sifat itu dan kita amalkan dalam kehidupan kita juga. Dalam solat, jaga solat betul-betul dengan amanah. Allah kata solat baca ni, baca ni, baca ni. Okey, baca itu. Jangan kita Allahu akbar mulut senyap ni. Al-Fatihah tak baca, surah tak baca. Okey, bacaan-bacaan solat tak baca, tak turun. Kalau lagi-lagi je makmum, ikut je imam. Allahu akbar, aku tunduk. Sami Allah, aku naik. Allahu akbar, aku sujud. Okey? Dia ikut dia tapi tak baca apa-apa. Dia tak amanah. Okey? Apa yang dia belajar sebelum ni. Dia tahu, dia dah belajar, dah tahu bacaan ni macam mana. Tapi dia tak buat. Okey? Atau ibadat umum. Amalan seharian kita belajar. Okey, kita jadi seorang murid yang jujur. Okey, bagi kerja, aktiviti kita selesaikan, kita tak payah tengok jawapan kat belakang. Okey, meniru, tiru kawan, ambil jawapan, tak berlaku jujur. Ataupun kalau ustaz suruh hafal surah tapi dia tak hafal, dia baca sesenyap, dia tengok menipu lah. Okey, tak jujur. Dia tengok Quran, dia kamu baca ke? Ya, saya baca. Tapi sebenarnya dia tak hafal, tapi dia baca. Contoh ya. Jadi kita tak nak jadi seorang yang tidak jujur. Okey, sebab apa? Orang yang jujur ini semua suka, semua sayang, semua senang. Betul tak? Okey, kita nak ada kawan. Kita nak ada kawan yang khianat kita, yang tikam belakang kita, cakap belakang kita dengan kawan, depan kita baik, dengan kawan lain cakap buruk pasal kita. Tak ada kan? Okey. Begitu juga masyarakat. Okey, semua keluarga kita, kawan-kawan dia suka. Okey, secara fitrahnya manusia suka orang yang jujur. Kita tak suka orang yang suka menipu. Jadi, kalau kita tak suka orang menipu, orang yang tak jujur, jadi kita kan tak boleh jadi macam tu. Faham ya? Okey. Jadi kesimpulannya itu, kita mesti bersifat amanah, bersifat jujur seperti yang wajib, sifat yang wajib bagi Rasul, semua Rasul. Okey, Nabi dan Rasul. Okey. Jadi hari ini Ustaz ajar satu sifat sahaja. Okey. Tak ada latihan tak apa, tapi kalau rajin bolehlah salin untuk latih, bolehlah salin penerangan surat 39 ni, kalau rajin lah. Kalau tak ada tak apa. Tapi sebab apa Ustaz kata kalau rajin, Ustaz untuk asah kamu latihan untuk menulis bagi cantik. Lagi banyak kita menulis jawi, bahasa Arab, lagi cantik tulisan kita. Okey, lagi bila kita tidak ke sekolah ini. Okey, jarang menulis. Okey, duduk rumah aja. Perbanyakkan menulis. Okey, insya-Allah. Dan sebelum habis, sebelum Ustaz tangguh kelas ini untuk subjek akidah, sifat wajib bagi Rasul, iaitu sifat yang kedua, iaitu amanah. Jadi saya nak ingatkan siapa yang tak mengaji dengan Ustaz Afazan hari itu, surah Al-Zalzalah, Al-Bayyinah dan Al-Qad, sila baca. Okey, insya-Allah. Kalau ada soalan, ada yang tak faham, tanya Ustaz Ali. Okey, jangan takut. Memang Ustaz nak dengar kamu punya soalan, apa yang tak faham. Okey, boleh message melalui email ayah kamu apa, atau kalau yang ada handphone sendiri boleh message Ustaz sendiri, atau nak minta Ustaz telefon pun Ustaz boleh telefon. Yang penting Ustaz nak kamu faham apa yang Ustaz ajar dan kamu manfaatkannya dalam kehidupan kamu sendiri, insya-Allah ya. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.